Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى روح والدينا ومعلمينا وذوي الحقوق واجبات علينا أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا معلم إبراهيم الحكمة علمنا يا مفهم سليمان فهمنا ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. يا رب سليمان ويا رب إبراهيم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا يا ربنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Yang dimuliakan, dihormati, dikasihi tuan-tuan haji, puan-puan hajah, jamaah duha, para istongkat, sedang hadirin hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, sedalam-dalam setinggi-tinggi sebanyaknya puji dan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpah kurnia, taufik, hidayah serta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih pilih lagi kita, diberi kita kekuatan melangkah demi langkah daripada rumah menuju ke salah satu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini kita raih ridhanya Allah yang telah sedia. Allah telah sediakan ridhonya, cuma kita nak tak nak je. Allah telah sediakan tempat-tempat pengampunan, cuma kita nak tak nak je untuk diampuni. Allah telah sediakan kita ganjaran yang berlipat ganda, cuma nak tak nak je kita ambil. Jadi hari ini alhamdulillah tuan-tuan sedang hadirin hadirat dengan rasa rahim ya Allah Ta'ala pada kita. Ya, pagi ini Allah Ta'ala beri kita ruang dan peluang. Pada pagi ini diberi kita masa dan kesempatan. Pada pagi ini diberi kita sihat dan kekuatan untuk kita dapat hadir ke salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita raih maghfirah dia. Apa? Untuk kita dapatkan pengampunan dia di tempat-tempat pengampunan Allah. Untuk kita raih ridhonya di mana tempat-tempatnya ridha Allah.
Jadi sebanyak-banyak syukur dan puji kita kepada Allah kerana sayangnya dia pada hari ini diberi kita peluang sebegitu. Kerana sayangnya pada kita yang diberi kita peluang sebegitu rupa. Cuma hari ini sebagai hamba, kita jauhkan diri kita dari sifat sombong kepada Allah. Apa sombongnya hari ini kita tahu ada majlis ilmu contoh. Hari ini kita apalah amal kita dah cukup, tak perlu dengan ilmu. Hari ini sombongnya kita dengan solat berjamaah dapat 27. Tak apalah dapat satu pun cukup lah. Sombongnya kita hari ini. Kita tahu ni tempat-tempat maghfirah, pengampunan, tempat-tempat ridha. Sombongnya kita hari ini. Tak nak raih keperluan yang kita nak bawa untuk jumpa Allah. Sedangkan perkara itu telah disediakan. Jadi alhamdulillah kita bersyukur sekali lagi dengan setinggi-tinggi syukur dan puji. Pada hari ini Allah Ta'ala pilih kita, diberi kita peluang lagi untuk kita buat satu amalan. Yang amalan ni susah nak dibuat. Apa dia? Amalan orang-orang soleh yang kita nak tiru-tiru je. Tak tahu berjaya ke tak, kita cuma nak tiru je. Apa dia? Solat-solat tasbih. Yang kita rasa berat tu satu pengorbanan. Nak tiru je tuan-tuan amal orang soleh, mudah-mudahan dengan sebab kita meniru-niru. Kita mengikut-ikut dan kita dapat hari ni dia punya kesan, tempias dia. Dan mudah-mudahan ada ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan pada kita insya-Allah. Ya, sebelum kita lanjutkan dalam kitab Safinatun Najah ni, Hidayatul Sibyan, Safinatun Najah pula. Kita Hidayatul Sibyan ya, ada iklan dah malam ni di masjid ni ada wirid ratib al-atas dah dijemput semua sekali. Untuk hari ni kita bersihkan roh kita. Dengan roh kita hari ni dengan roh yang jumpa Allah, dengan roh yang bersih. Banyaknya zikir insya-Allah, kotor-kotor akan keluar daripada hati kita. Ya, ini bila hati kita nanti titik-titik hitam, kita khawatir macam saya pernah sebut. Di hati kita ni bukan titik hitam, nanti takut tumpuk. Takut di hati kita tumpuk hitam. Ya Allah, macam mana kita nak jumpa Allah ya tak? Kalau titik-titik hitam pun Allah hisap walaupun sekecil titik. Ini macam mana tuan-tuan kalau terkumpul maksiat dosa kita jadi tumpuk hitam. Macam mana nak buang tuan-tuan? Tak ada ni lah. Kita hari ni duduk di majlis-majlis mengingati Allah. Majlis-majlis membesarkan Allah. Majlis-majlis zikrullah itu akan menyucikan hati mudah-mudahan. Ya, hari ni hati kita tersuci. Ya, tuan-tuan memang insya-Allah orang yang baik-baik, orang yang dah biasalah dengan amalan zikir dan ratib yang dah biasa. Yang Quran yang kita jaga, sembahyang sunat yang kita jaga hari-hari insya-Allah mudah-mudahan. Ya Allah terima kita lah insya-Allah. Mudah-mudahan semua sekali diberi ruang dan peluang oleh Allah Taala untuk duduk dalam majlis-majlis zikrullah, majlis ratib insya-Allah. Sebagai iklan. Tuan-tuan, kematian. Hari ni kita nak belajar tentang kematian ni. Walaupun dikata dalam kitab kita ni muka surat yang ke-28. Yang lepas dah sampainya kita mati, dibuat bagi kita 4 perkara. Ada yang hanya dibuat 3 perkara. Secara ringkas dia punya huraiannya nanti di bawah tu. Tapi pada hari ini ada pun kanak-kanak yang gugur. Kitab Hidayatul Sibyan muka surat 28, kitab lama. Untuk kematian ni tak ada seorang pun boleh lari daripada kematian. Sebab apa? Kematian merupakan satu yang pasti dialami, pasti. Setiap yang hidup pasti akan merasai mati. Ya, seorang pun tak boleh lepas. Mana kita ni duduk dalam berdepan dengan kitab ni bukan apa. Kita pun bersedia supaya nak mati. Ya, kita lah ni sekarang ni yang nak tahu kita pun nak mati. Apa persediapannya kita yang lalu dah dibincangkan. Jadi bila kita mati nanti orang lain yang akan uruskan kita. Sebelum kita mati kita cuba uruskan diri kita untuk dapat lebih aman, lebih ganjar dan segalanya lah, lebih kebaikan untuk jumpa Allah. Bila dah mati urusan orang yang uruskan. Jadi hari ini kematian itu pasti kan disebutkan dunia bukan tempat kita tinggal, dunia tempat kita meninggal. Ada tentulah. Hari ini dunia umur 60-70 tahun, pendek sangat. Lebih kurang 2 minit ya di akhirat. Kalau kita kira 2 minit je. 60-70 tahun tu macam 2 minit je lah hidup kat akhirat sana. Kerana satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Lama tu, jadi lebih kurang 2 minit je. Yalah, dalam 2 minit ni apa yang kita nak isi dalam kehidupan kita ni lah. Ingatkan kematian hari ini. Yang sangat penting, yang pasti kita akan jumpa. Kita akan tinggalkan kehidupan sementara, kita akan mati seketika, kita akan hidup selama-lama. Subhanallah. Kita akan tinggalkan hidup kita ni sementara kan. Lepas tu kan kita mati seketika je. Kemudian tu kita akan hidupkan lagi selama-lama. Dan apa? Kan kita dah tahu kan mati kita Allah dah matikan tuan-tuan. Nanti bila kita mati tu matinya dimatikan. Yang ada pada kita tinggal kehidupan ya. Itulah sengsara ke, nikmat ke, derita ke, itulah keputusannya nanti bila dihidupkan semula. Ni sekarang tuan-tuan senang cari bekalan, cari tambang lah, keperluan untuk kita buat bekal di sana.
Kematian ni kan saya sebut tadi merupakan satu yang pasti kita akan tinggalkan. Orang yang hidup mesti mati. Dalam Islam ada tanda-tanda kematian tu yang lepas tak? Itulah diingatkan kepada setiap kita manusia. Iaitu apa? Sekarang pun kalau kita lihat diri kita sendirilah duduk depan cermin, kulit kita pun dah mula keriput dah. Tak sedap keriput kendur dah. Tak ada, mana ada yang string lagi. Pakai apa bahan pun untuk kita. Dah memang gitulah, ni sayalah kita. Itu tanda-tanda lah satu tu. Tanda. Tapi yang kata yang keriput tu mati dulu tak, jangan. Yang belum keriput pun mati dulu tahun. Pusingan alam begitu. Apa lagi? Rambut pun dah tak berapa nak putih. Bukan tak berapa nak putih, dah tak berapa ada yang hitam. Yang hitam pun dah tak berapa nak ada dah. Jadi dah tak berapa nak hitam lah rambut dah penuh dah. Rambut pun dah mula berubah disebut kat situ. Apa lagi dibagi tanda pada kita? Ingatan pun dah mula kurang. Ingatan, cuba minggu lepas mintanya. Tak dapat juga, tak apalah. Orang kita umur kita. Yang penting lupa ke tak lupa ke, kita duduk je lah majlis ilmu. Mana tak? Memang gitu, memang umur dah kita dah balik kurang. Nanti lemah demi lemah, kita akan balik semacam mana dulu kita baru nak belajar diri. Jatuh. Itulah kita, ya Allah. Inilah jasad yang kita sayang tak? Sayangilah jasad sampai ke alam barzah, sampai ke alam kebangkitan, sampai ke alam mahsyar nanti, subhanallah. Ni kita pastilah. Kita lihat tak percaya. Lihat kulit kita. Dah tak berapa cantik sangat kan. Muka pakai bedak ke. Apa lagi nanti sambung jadi bunyinya. Pakai shadow ke. Apa lagi? Cilibo ke kan. Tak ada. Itu je rupa. Gincu ke, make up ke apa. Sama aja. Pada hakikatnya, kita sekarang sedang berjalan menuju kematian. Tak ada seorang pun jalan menuju kehidupan. Kalau dalam kitab kita ni, keguguran. Kita ni nanti akan digugurkan juga. Gugur daripada dunia ni. Buat selama-lama. Ya tuan-tuan kasih Allah Ta'ala. Ya Allah. Kerana itu tak ada seorang pun boleh dibenarkan. Boleh dibenarkan untuk kita hari ini ingkar perintah Allah. Tak ada seorang pun boleh dibenarkan untuk meninggalkan suruhan Allah, tak ada. Tak ada seorang pun dibenarkan oleh untuk melakukan larangan Allah, tak ada. Kenapa? Perkara yang sebut tadi itu jalan dia. Itu bekalan kita. Meninggalkan suruhan Allah itu bekalan susah. Meninggalkan larangan Allah itu bekalan senang. Buat suruhan Allah itu bekalan mudah, bukan senang, bekalan untuk senang. Tinggalkan suruhan itu bekalan susah tu. Allah, cuma kita ni banyak ke susah ke banyak senang. Sekarang kita sedang berebut-rebut. Berebut apa? Untuk cari kebaikan. Nak top up lah dulu saya, ya Allah, macam mana kita tak. Ni kita insaf, kita berebut-rebut cari kebaikan. Itu pun kalau dapat tertampung atas kekurangan kita yang lalu. Allahumma salli ala Muhammad. Disebut dalam Quran ni surah apa tu? Nanti kita balik ke kitab. Surah Al-Anbiya ayat 35. Kalau siapa yang boleh semak, insya-Allah lah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Disebut lagi wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Surah Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dhat 4 dah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Lagi apa? Wa ilaina turja'un, kata Allah. Kita lihat apa dia. Setiap yang hidup pasti mati. Setiap yang hidup pasti rasa mati. Tak ada seorang pun boleh lari daripada kematian. Tak ada. Tak ada seorang pun boleh lari, boleh hindarkan daripada kematian. Tak ada. Dia akan jumpa juga mati. Allah. Dan di keadaan itu Allah kata apa? Kami akan menguji kamu. Wa nabluukum. Kami, kata Allah kata, aku akan uji kamu. Uji dengan apa ya hidup ni? Ni ujian kita dah. Uji dengan bisyarri. Lagi apa? Diuji dengan wal khairi fitnah. Dengan uji tu nanti Allah ambil kita. Ke mana kita nak pergi? Ini dia, kami akan menguji, kata Allah, dengan keburukan yang namanya syar. Kadang-kadang hidup dia nasibnya buruk, nasib ya. Allah takdirkan dia susah, buruk hidup dia. Tak baik jadinya. Itu ujian daripada Allah.
Untuk apa? Untuk Allah tunggu dia ni dengan keburukan laku dia. Allah tunggu dia supaya dia bertaubat. Dia banyak-banyak beristighfar, kembali kepada Allah. Dan Allah uji kita dengan apa? Bil khairi wal khairi. Apa dia khairi? Dengan kebaikan. Diberi kita kebaikan. Itu ujian. Adakah dengan kebaikan ini kita syukur ke tidak? Hari ini kita diberi sihat, syukur ke tidak sihat? Ya, hari ini kita syukur dengan Allah. Allah beri sihat, aku guna sihat ni untuk Allah. Aku datang hari ini. Ada diberi kuat, aku diberi kuat ya Allah. Aku diberi masa ni, aku diberi masa ya Allah. Aku gunakan semualah untuk Allah. Ini semua ujian kan. Buruk, baik, semua ujian daripada Allah. Yang buruk, Allah tunggu. Bila nak balik? Yang diberi baik, Allah tunggu. Adakah dia bersyukur? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebagai fitnah, apa dia? Sebagai kecobaan. Semua ada cobaan. Baik pun fitnah, buruk pun fitnah. Hari ini, baik pun fitnah, buruk pun fitnah. Tuan-tuan, orang yang diberi panjang umur, tapi dia jauh dengan Allah, ini fitnah. Umur dia panjang umur dia, tapi dia jauh dengan Allah, ini fitnah. Orang diberi kaya, tapi dia bakhil, ini fitnah. Orang diberi sehat, tapi tak nak ibadah, ini semua ni fitnah. Itu dah. Khair fitnah. Diberi kebaikan pun fitnah, diberi syar pun fitnah juga. Kalau kita tak kembali kepada Allah. Kembali, kita pun memang nak kembalikan. Ini cobaan fitnah tu memang sebenar-benar Allah uji bagi kita. Dan ke mana kita akan pergi? Iaitu dan hanya kepada apa sebab apa? Kepada kami kata Allah. Dan hanya kepada kamilah kata Allah. Wa ilaina, ayat tadi tu kan apa? Wa ilaina turja'un. Kepada kamilah Allah kata, kamu akan dikembalikan. Okey, dengan hari ini usaha kita, amal kita, semua kita akan kembali kepada Allah SWT, akan ditanya itu. Berikutnya, jadi alhamdulillah kita ni tuan-tuan, siapa boleh lari ke? Manusia tidak boleh lari daripada kematian kan? Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Itu surah apa tu? Surah Jumu'ah. Ya. Thumma turaddu ila alimil ghaibi wasyahadah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nak lari ke kita daripada kematian? Allah. Qul innal mautal ladzi tafirru. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu pasti menemui kamu. Ini surah Jumaat. Cuba cek. Saya insya-Allah betul. Surah Jumaat ayat 8. Yang ada terjemah tu boleh buka lagi tak apa kalau saya tersilap ke kan. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah kata. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari padanya. Apa dia? Ia pasti menemui kamu. Duduk mana pun. Tak keluar rumah pun mati juga. Keluar rumah pun mati juga. Perang fi sabilillah pun mati juga. Tak perang duduk rumah pun mati juga. Mati, dia akan datang kepada kita. Sekarang ni tuan-tuan, orang alim tersebut, ulama kata apa? Guru kita sebut lah. Malaikat Israel pandang kita 70 kali satu hari. 70 kali. Cuma sampai tak sampai ya. Kan tak akan maju, tak akan ke depan. Maut kita. Dia dah pandang, oh tengok belum sampai lagi. Belum lagi, pandang lagi, belum lagi. Pandang lagi, sampai masanya pasti. Mesti pergi. Nak lari, dia tak boleh lari tak? Lupa mati. Takut mati. Dulu disebutkan salah satu tanda-tanda hati mati sebelum mati ialah tak takut mati. Orang yang rasa tak takut mati, bukan berjuang fi sabilillah, itu takut mati juga. Dia ni tak takut mati, tak takut azab kubur, ni tanda hati mati. Kenapa sekarang kita tak macam tak takut dengan mati? Kerana yang kita nampak dekat dunia ni melalaikan kita daripada kematian. Yang depan mata ni dia melalaikan yang kita tak nampak. Sedangkan kita tahu kullu nafsin dha'iqah, kita hidup. Tuan-tuan dan saya dah pegang satu syarat yang sangat kukuh. Syarat apa? Syarat untuk kita mati. Syaratnya dah ada. Syaratnya ialah hidup. Itu syaratnya. Tapi ramai orang yang diberi syarat untuk mati tapi dia lupa. Ini Allah tunggu. Ini jadinya keburukan syar.
bisyarrin, dengan keburukan. Itu wal khair, itu kebaikan. Dua-dua tu fitnah. Tunggu dibalik kepada Allah tak. Diberi buruk, sedangkan Allah tunggu bila nak taubat. Itu kerja Allah lah. Allah tunggu kita. Keburukan yang kita lakukan tu, Allah tunggu kita bila nak istighfar. Sungguh tak ada. Rupanya dalam buat salah, Allah yang Maha Rahim, yang Maha Pengasih ni, dia tunggu kita bila kita nak balik kepada dia. Allah. Saya lupa nama sahabat. Ketika bila kita dengar kematian, saya pun takut. Ya Allah, mati kita takut apa? Kita bekalan tak cukup. Kalau kita rasa kita cukup, kita tu macam rasa macam kecukupan tu mungkin. Sahabat Nabi sendiri, bila depan Nabi cerita tentang kematian, syurga neraka, takut nangis, takut sekali balik. Jumpa isteri, dia gembira lagi. Tahu, dia gembira semula jumpa isteri. Siapa orang jawab? Lupa nama sahabat. Dia depan Nabi cerita tentang kematian. Ya Allah, memang dia rasa syurga dekat dengan dia, neraka ni dia dapat beza. Ni syurga neraka, cerita kematian. Nabi cerita, bila balik jumpa isteri dia suka balik. Dia kata apa? Sesungguhnya sahabat tu siapa lupa, telah munafik. Dia jumpa, sesungguhnya ya Rasulullah, aku ni macam orang munafik ya Rasulullah. Aku duduk depan kau seolah-olah syurga dan neraka ada ni sekarang ni. Buat aku takut nak buat perkara maksiat. Buat aku akan sungguh-sungguh buat baik. Tapi bila aku balik, aku jumpa isteri anak-anak, aku macam orang munafik. Aku lupa. Jadi kita tak apa, memang gitu, kita lupa. Kita nanti balik suka kita. Oh, yaho lagi. Tapi bila suasana kita, memang gitu. Itu sahabat pun begitu. Dia jumpa Nabi semula, munafik kata dia. Siapa nama? Jawab, seru. Dalam kitab Ta'alim, Maulana Zakaria akan Dahlawi kitab tu. Ada tu. Dekat Hayatus Sahabah. Ini tuan begitulah kita. Jadi tak silap. Jadi kita balik semula, balik. Kita ingat balik dah. Lupa aku dengan akhirat, ingat balik. Tapi insya-Allah lah kita dah, Allah Taala beri kita peringatan untuk kita mengingatkan. Sama kita sebutkan dalam surah tadi, surah begitu juga di surah An-Nisa pun disebut. Ainama disebut takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Kita di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Duduk dalam mana? Kat gua. Kematian datang jumpa kita. Nak ke tak nak? Duduk dekat mana? Di hujung gunung. Kematian datang jumpa kita. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ya, di mana saja kamu berada, kematian kat rumah ke, dekat jalan ke, tak kira, dia akan datang kalau ada semasa masanya. Dia akan jumpa kita, subhanallah. Sediakannya lelah benteng kematian yang macam mana pun, tetap habis punya. Duduk dalam gua, itu benteng habis juga. Tak boleh, kita tak boleh lari lah. Allah. Ya, dan disebutlah kematian yang merupakan ujian bagi kita lah. Allazi khalaqal mauta wal haya. Hafal semua tu. Apa tu kematian? Merupakan ujian. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat pertama apa? Ayat pertama apa? Itu ayat yang ke berapa tu? Ayat yang kedua. Oh, semua dah hafal lah. Tak apa. Kita kalau dah hafiz, dia suruh ngondoh surah Fatihah, dibacakan ayat 5, ulang daripada ayat 3 dia boleh jumpa. Kita tak jumpa. Kita diuji baca surah Fatihah, guru kita baca sampai ayat 5, ulang ayat 3 tak jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini lagi aku dah. Memang itu kita lupa. Bukan kita tak tahu. Kita lupa mana nak cari ni. Contoh ayat paling ringkas kan. Inna syani'aka wal abtar. Cuba ulang ayat 2. Apa pula ni? Mana pun yang paling ringkas. Itulah bekalan pembersih hati sebenarnya. Baca Quran lah. Tak ada, saya pun sama jugalah dengan tuan-tuan. Tak jumpa ayat tengah-tengah tu. Apa ni? Tiba-tiba fasal li rabbika wanhar. Ni apa benda ni? Ayat apa, surah apa lah? Okey, yang ini biasa kita baca masjid-masjid. Apa dia? Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku uraka wa huwa ala kull syai'in qadir. Okey tu. Dan inilah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya Allah, rupanya tuan-tuan selalu kita baca tu. Sebab itu jangan ditinggalkan baca surah Al-Mulk sebelum tidur.
Nabi tak tidur baca Alif Lam Sajadah dengan surah Al-Mulk. Dia takkan tidur selagi dia belum baca 2 surah. Tak, kita cuba je lah. Sebab apa, dia jaga, dia sebagai penjaga iman kita. Iman kita terjaga insya-Allah. Sebelum kita mati, dia punya iman kita tak mati dulu. Ni imannya mati dulu. Sebelum mati, iman dah mati. Yakin dah tak ada. Allah, kebesaran Allah tak ada. Sembahyang pun dah mula tidak. Jauh dengan Al-Quran. Apa lagi macam-macam lah. Jauh lah. Suka cari salah orang. Allah. Lagi apa? Cari buruk, suka cari buruk orang. Tak nak cari buruk sendiri. Padahal kita diajar oleh guru-guru kita, mata kanan pandang, nak senang-senang tinggalkan dunia kan. Mata kanan pandang baik orang. Mata kiri pandang buruk sendiri. Apa dapat? Jadi tak dapat apa-apa. Hati tenang, hidup senang, tak dosa pun. Sebab apa? Mata kanan tengok baik orang, tak sudah. Mata kiri tengok baik sendiri, tak? Tengok buruk diri. Tengok buruk. Jadi kita tak nak apa-apa dah. Aku yang salah. Memang kita salah pun. Orang yang betul. Siapa? Allahumma salli ala Muhammad. Dan seperti tuan-tuan amalkan, biasanya di masjid surau dia baca surah Al-Mulk selepas daripada Isyak. Sembahyang Isyak dia terus baca. Jadi hari ini ada lebih baik sebelum kita tidur ke selepas Isyak kita baca dulu. Selepas Isyak tu sebelum tidur dah tu juga namanya. Yang penting selesaikan 2 surah Al-Mulk, Alif Lam Sajadah. Masalahnya lepas Isyak ada masa senggang lagi Kita tutup dengan Alif Lam Sajadah. Tabaraka Alif Lam Mim. Tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin. Am naqulu naftara. Kita baca ataupun kita tutup dengan surah Kahfi lah, 10 surah ayat 10 awal 10 akhir, tak apa. Ni Tuan Haji tanya lepas tu pagi Isyak kita balik kita lihat. Tengok apa? Tengok TV, tengok cerita Tamil. Allah, macam mana pula tadi dah baca. Kalau gitu ada baik sebelum tidur lah. Tapi boleh juga dibaca di selepasnya solat Isyak tu. Tak kira lah. Sebelum kita tidur, Nabi tidak akan tidur selagi tak baca 2 surah Al-Mulk ataupun surah Tabarak dalam hadis, dan surah Alif Lam Sajadah ataupun surah Sajadah. Nabi tak akan tidur. Jadi apa dia ayat ni berhubungnya tadi? Jadi kita nak manalah kita nak baca. Kita ambil dalam masa yang penting sebelum tidur. Lepas tu tengok cerita Tamil habis, buka channel sebelah Hindustan pula. Lepas tu channel sebelah lagi cerita Filipina, lepas tu Thailand, baru tidur. Tertidur dengan tengok TV. Bukan, tertidur TV tengok kita, tak tahulah ni. Kita pun tak tahulah. Tak tahu apa dapat, mudah-mudahan dapat kebaikan. Tadi dah niat baik kan, lepas Isyak dah baca. Ni mungkin ada satu tanya, saya perlu sembahyang sunat lepas Isyak dulu ke? Saya soalan lain pula. Saya perlu solat sunat selepas Isyak dulu ke atau baca surah Tabarakalladzi? Kan ada kan? Kerana apa? Lepas sembahyang Isyak ada satu namanya solat sunat ba'diyah yang afdal dibuat. Siapa mampu buat 4 rakaat. Allah bagi ganjaran macam kita sembahyang di malam Lailatul Qadar di malam Lailatul Qadar. Lagi ada kata di malam dekat dengan Hajarul Aswad. Kan susah. Siapa yang lepas Isyak 4 rakaat. Jadinya kita nak buat dia Isyak ke nak buat tabarak ni. Saya buat pilihan. Kalau jamaah ni ada, oleh kerana berjamaah, saya akan ikut terus surah Tabarakalladzi. Lepas itu kita buat solat Isyak lepas Isyak. Solat sunat lepas Isyak panjang. Selagi belum masuknya fajar, belum masuknya pagi subuh, masih ada lagi solat-solat sunat selepas Isyak. Tapi tempatnya dah bukan waktu yang afdal. Waktu yang afdal habis, waktu agak panjang, zikir, wilir, tahrid, doa, terus main sunat. Itu waktu terdekat afdal. Tapi ada masa dia panjang. Tuan-tuan jangan khawatir. Jadi baca surah Tabarak dulu kerana dia dalam masalah berjamaah, walaupun tak ada pun dalam hadis kata berjamaah, tapi lepas sembahyang baca ayatul kursi ada, istighfar ada, Allahumma antas salam, semua disebut dalam hadis. Tapi dalam lepas sembahyang baca surah Tabarak lepas sembahyang Isyak memang tak ada. Tapi kalau sebelum tidur ada yang Nabi lakukan. Jadi kita nak pilih manalah. Lepas Isyak kita baca, nanti sebelum tidur kita baca Alif Lam Sajadah. Nak tidur tengok handset, bukan tengok cerita kartun ke apa, tengok kalau tak hafal buka suratul Kahfi ayat 1 hingga 10. Bangun tidur, tangan cari-cari telefon, kenapa? Kerana nak baca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bukan.
Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tak hafal, rupa cari handset nak baca doa tu tak mengapa. Jadi ini kita lihat ayat tadi. Dan Allah tadi apa dia? Allazi khalaqal maut. Allazi khalaqal maut. Allah jadikan mati wal hayah dan hidup. Semua kita. Ini bahagian kita lah. Allah jadikan mati dan hidup untuk apa? Untuk apa ya? Ini jawapannya. Allahu Akbar. Lagi apa tadi? Betul. Untuk menguji. Ya. Allah menjadikan kita ni, Allah beri kita mati, ya, mati dan hidup supaya dia menguji kamu. Hidup diberi uji. Jawapannya nanti mati macam mana? Siapa di antara kamu yang lebih baik? Itu yang dikatakan ayyukum ahsanu amala. Mana antara kamu yang lebih baik untuk dapat ganjaran? Daripada amal tu, amal-amal kita. Jadi sekarang tuan-tuan kita sedang cuba cari amal yang lebih baik. Duduk kat rumah baik tuan. Berzikir baik. Saya nak sebut ni kat live. Berzikir belum tentu dapat pengampunan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tasbih. Subhanallah. 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 Belum tentu dapat pengampunan Allah. Istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Belum tentu lagi tau. Apa lagi? Subhanallah. Subhanallah kan cukup tu. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. 4. Belum tentu lagi. Tuan-tuan, orang yang dia dah tahu ilmu, dia dah tahu. Dia duduk majlis ilmu untuk dia mengulang kajian dia tahu. Duduknya tak sempat bertahlil, tak sempat berzikir, tak sempat bertahmid, tak sempat bertakdis. Tak sempat la ilaha illallah tahlil, tak sempat takbir Allahu Akbar, tak sempat tahmid alhamdulillah, tak sempat takdis subhanallah, tak sempat. Allah bagi ganjaran penuh. Kalau kita buat sendiri-sendiri, belum tentu diampuni. Tapi duduk majlis ilmu, Nabi kata apa? Malaikah yang datang khaffat alaihimul malaikah. Malaikat datang rapat keliling kita. Dia kata apa? Qumu maghfiran lakum. Kamu bangun, dosa-dosa kamu diampunkan. Tuan, cuba bezakan. Ada orang yang berzikir, betul, tak salah. Saya tak salahkan. Kita pun sama-sama jaga kan. Tapi rupanya duduk dalam majlis ilmu, dia tak sempat zikir, tak sempat tahlil, tak sempat tahmid. Duduk tu dikira berzikir. Cari dalam kitab Muntakhabah Hadith, dalam bab menuntut ilmu. Tuan-tuan cari. Subhanallah. Jadi kita tak sempat nak berzikir, tak sempat. Sebab itu tuan, guru kita, Tuan Najib Wahab, dinilai 2000 berapa ijtimak besar. Macam mana bila kita duduk ketika bayan asar, apa Bayi Wahab kata, bukan Bayi Wahab ni bukan, bagi orang yang pegang tasbih, simpan tasbih tu, simpan, sebab kamu akan dapat lebih daripada apa yang kamu tasbihkan. Simpan ya, sebab kelebihan majlis ilmu. Itu guru kita tuan, Maulana besar. Simpan tasbih. Tak ada lagi tasbih, tahlil, tahmid, tak ada. Simpan. Duduk je. Allah, ini saya dah tahu. Dah tahu itulah yang kita datang. Dianggap sebagai tahlil, tasbih, tahmid. Merujuk. Kelebihan duduk. Jadi inilah yang dikatakan ahsanu amala. Tuan dan saya diberi hidup, diberi mati, linabluwakum. Linabluwakum kan? Ayyukum ahsanu amala. Supaya untuk apa dia? Menilai mana amalan yang lebih baik. Ini tuan-tuan, kita sedang cari amalan lebih baik. Sungguh. Hari ini ada orang lepas isyak, lepas maghrib, lepas maghrib, ada majlis ilmu. Ada orang nak cari amalan lebih baik, dia pergi sembahyang sunat. Dia kata sembahyang sunat itu lebih baik. Oh tidak. Dalam hadis Nabi kata pada Abu Zar, berpagi-pagi, walaupun hadis itu berpagi-pagi. Tapi ni kalau petang ke malam ke, cari ilmu, kamu dapat satu ayat, ganjaran Allah kurniakan macam orang sembahyang sunat 100 rakaat. Kita tak mampu. Sebab saya kata, benda kita nak kena nilai mana. Ada orang kan, dia tak sedialah nak duduk majlis ilmu, tak sedia. Dia sanggup mojok. Mojok arti mojok. Kira nak mojok, tak nak faham gue kan. Dah mula ni baca Inggeris kan. Dia mojok tau. Mojok, golekkan pocok, ngumpet. Lagi teruk kata. Dia nyuruh tau, nyuruh. Buat apa? Dia nak sembahyang sunat.
Dia nak sembahyang sunat. Walaupun dia sembahyang tu dapat 100 rakaat, dia tak dapat sama dengan kita duduk, tak buat apa-apa duduk. Mana sama? Hadis untuk ilmu. Abu Zar, Nabi pelawar pada Abu Zar. Kau cari ilmu walau satu ayat. Hari ni anda kata, ni kita dah berapa ayat kita dapat tadi ni? Contohlah. Rupanya ada yang lebih, ada yang lebih. Lagi kata Nabi apa? Pada Abu Zar, kalau kamu dapat belajar satu bab, apa perbandingan orang belajar satu bab dengan orang sembahyang sunat? Allah kurniakan ganjaran macam orang yang solat sunat 1000 rakaat. Carilah, kita tak mampu tak. Kita kumpulkanlah daripada tuan datang masjid Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, besok pergi lagi. Boleh dapat ke kalau kita selama 4 hari sembahyang sunat 1000 rakaat? Weh, sorak kongang dah dari orang Inggeris ke. Orang kongang dia, orang kongang. Tak kongang dah. Ahad kita pergi masjid tuan je. Ahad ada kan? Ngahad, Senin, Selasa kita nerepo. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Wahid, Itsnain, Thalatha, Arba'a. 4 hari. Pergi duduk majlis ilmu, 4 hari boleh dapat sembahyang 1000 rakaat kita. Tak dapat dah. Tapi kita dianjurkan, ya Allah, datang. Bukan kuat sangat pun. Mana kita kuat, datang juga. Allah nak kurniakan ganjaran-ganjaran ni. Buat sedikit, ganjaran banyak. Ini nikmat daripada Allah. Cuma nak tak nak je. Ni dalam surah apa? Surah Tabarak ayat 2 Allah dah tunjuk dah. Dia bagi kita apa? Allah jadikan kita mati. Allah jadikan kita hidup. Untuk apa? Untuk Allah nak uji kita di situ. Nanti dilihat mana lebih baik amalan kita. Baik ke tidak? Allahu akbar. Wa huwal azizul ghafur. Dan situ, dan Allah lah yang Maha Perkasa, Maha Pengampun. Kalau kita salah, kita buat syar, kita buat salah, mohon ampun, insya-Allah Allah Taala ampunkan. Nak sebut tadi itulah, duduk majlis ilmu ni, keluar nanti malaikat kata, "Qumu, bangun, maghfiran lakum," kamu diampuni. Tadi doanya apa dua? Allahumma ighfir lahu. Doa dia tu. Mahal. Allah ampuni dia. Warhamhu, Allah kasihi dia. Semua itu kena ialah jadi insya-Allah. Mudah-mudahanlah jadi bekalan untuk kita. Dan kematian, aku ni berubat ni supaya aku panjang umur. Aku tak nak berubat biar mati cepat. Tak. Sakit dia suruh makan ubat. Kematian tak dapat ditunda atau dimajukan. Kita hari ni apalah kita untuk kematian, untuk yang keguguran kita kena ni tak apa. Kita tutup yang ni lah. Tuan-tuan, kita berubat nak panjang umur. Nak makan ubat. Kita makan ubat, makan benda-benda sihat nak panjang umur. Tak. Umur kita segitu. Tapi Allah Ta'ala boleh bagi kita dengan sebab usahanya kita. Allah beri kita panjang. Panjang tak tahu panjangnya. Panjang itu pun Allah dah tetapkan dulu dah. Allah Ta'ala dah tetapkan dengan panjangnya umur. Tak nak makan ubat, pendek umur. Tak. Memang umurnya segitu Allah Ta'ala tentukan. Ini semua kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Likulli ummatin ajal, kata Allah. Apa dia? Idza jaa ajaluhum fala, apa tu? Fala yastakhiru. Setiap kalangan kita mesti mati. Cari je lah bekalan. Setiap kita mesti mati. Likulli ummatin ajal. Setiap kita ni mesti punya. Mana dia kata tak mati? Kalau tak mati tak masuk kubur, tak bangkit akhirat. Tak bangkit akhirat tak jumpa mizan, tak jumpa sirat, tak jumpa syurga kerana tak mati. Sebab itu jalan-jalan dia. Dan apa kata Allah? Idza jaa ajaluhum. Sekiranya memang dah sampai ajal kamu, fala. Apa fala? Tidak akan yastakhiruna. Allah kata, aku tak akan ngundur, aku tak akan lambatkan. Ini surah apa nak cari? Surah Yunus. Surah Yunus. Ayat 49. Surah Yunus. Tak ada. Allah dah sebut dah. Setiap yang hidup mesti punya mati. Dan mati tu, kata Allah Ta'ala, fala yastakhirun. Aku tak akan ngundur, wala yastaqdimun. Aku tak akan cepat. Tak akan cepatkan, tak akan majukan. Aku tak akan kondurkan, aku tak akan majukan. Ini Allah punya kerja. Umur rahsia. Kalau diberitahu, kita akan sungguh-sungguh. Kalau diberitahu minggu depan saya meninggal, minggu depan kita meninggal, kan? Sekarang kita tak makan, tak minum, kita teruk dengan Quran, kita teruk dengan zikir, ada duit kita infak sedekah. Kerana diberitahu saat kematian. Rupanya tak mati, duit habis, baca Quran penat, kata seminggu, rupanya tak mati, dah kita menyalahkan pula. Tak, tuan-tuan, umur, tak ada siapa yang tahu. Ya, Allah saja, ini kerja dia yang memulakan kehidupan kita, dia yang menyudahkan kehidupan kita. Kita lahir ke dunia, kita sampai ke dunia dengan kelahiran.
Kita sampai ke dunia semua sama dengan kelahiran. Dan kita akan tinggalkan dunia dengan kematian. Tak ada seorang pun tinggalkan dunia dengan kehidupan, tak ada. Kita ke dunia ni dengan kelahiran. Semua dilahirkan untuk duduk dunia sebagai linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dengan kelahiran. Dan pasti saya tuan-tuan dan puan doa pada Allah panjang umur, sihat, kuat ibadah dan mati kita dan meninggalkan dunia dengan kematian. Cuma mati tu sekejap, tapi sakit dia sampai dari kebangkitan pun tak hilang. Mati tu sekejap. Sekejap sangat dia mati. Kemudian Allah hidupkan semula. Hidup itu tak ada lagi kematian. Dalam kubur jangan kita mati, Allah bagi hidup. Kenapa kita doa Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha dan doa lagi Allahumma ja'al qabraha rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Doa Allah, Engkau jadikan kubur dia ya Allah sebagai taman-taman syurga untuk dia ya Allah. Kenapa? Dia hidup. Allah, Engkau jangan jadikan kubur dia ya Allah sebagai satu daripada lembah lubang daripada lubang neraka. Kenapa? Dia hidup. Itu hidup, tak ada mati. Mati kita mana? Mati telah dimatikan, yang hidup hanya kehidupan. Sekarang saya dan tuan-tuan, kematian kita masih hidup. Berlegar, entah bila, entah. Kematian kita masih hidup bila saja. Kematian tu nak dimatikan. Dia mati, kematian dimatikan. Yang hidup pada kita ketika kita diurus, yang hidup, yang ada pada kita tinggal kehidupan masih hidup. Bila masuk kubur, jangan kata kita mati, kita hidup. Kerana kehidupan kita hidup dan hidup itu tak akan mati lagi. Allahu Akbar. Kalau senang di alam barzakh, maka senanglah di alam kiamat bangkit. Kalau senang di alam kebangkitan, maka senanglah di alam mahsyar untuk mizan, timbang. Maka kalau kita senang di alam mizan, maka senanglah di alam sirat. Kalau kita senang di alam sirat, maka senanglah, berlenang-lenanglah kita senang. Kita tunjuk senang di surganya Allahu Subhanahu wa taala. Nak cari bila? Inilah sekarang. Ketika hayat di kandung badan, ketika ada sehat, ada kuat, ketika ada ruang, ada peluang, ketika ada masa, ada sempat. Mudah-mudahan Allah beri kita sehat dan kuat, beri kita ruang dan peluang, beri kita masa dan kesempatan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima saya, tuan-tuan puan-puan. Ya, mudah-mudahan kita diletakkan oleh Allah Ta'ala di satu tempat yang tempat yang selalu Allah suka, tempat yang Allah paling suka, yang namanya masjid. Carilah, burulah tempat-tempat ini, burulah untuk bekalan kita untuk jumpa Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ni mana Ibnu? Tak tutup. Nak minta doa tuan-tuan 26 hari bulan ni kena kopek mata. Saya 26 hari Selasa, 25 buat swab test. Jadi kalau lulus 26 buat mata ni. 27 tu hari Rabu tu. Kalau dapat datang, tak dapat datang, rasa macam salah tak bagi tak boleh. Jangan saya tak datang, semua tak datang. Jadi saya cakap ni bukan apa, saya nak minta doa tuan-tuan orang baik-baik, ya Allah. Allah mudahkan urusan saya. Ngaji sebut risau juga. Mata kiri saya ni sebenarnya dah tak berapa nak cantik. Orangnya pun tak cantik. Jadi untuk pakai kanta macam mana pun, dia mata kanan yang tampung. Jadi untuk operasi sebelah kiri saya tak mampu. Saya buat sebelah kanan dulu. Sebelah kiri saya tak mampu sebab saya tahu dia punya kos. Memang tak mampu. Jadi saya buat yang kos rendah sebabkan doakan saya lah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Kita jumpa lagi minggu-minggu akan datang untuk kita berbicara dengan kitab Hidayatul Sibyan. Mudah-mudahan panjang umur. Jumpa lagi. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana zalamna أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا ونستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
topik materi. Perlu cakap lagi. Minggu depan kelas tetap ada. Saya tetap.